Rangkuman RM10. Pertama, terbitan Prabajet 2022, usaha negara perbaiki penyediaan belanjawan tahunan. Kementerian Kewangan pada 31 Ogos telah menerbitkan kerangka Prabajet 2022 bagi paparan umum. Tindakan itu untuk memudahkan orang awam akan situasi aliran kewangan negara dan mengetahui hala tuju ekonomi pada tahun hadapan. Berdasarkan kerangka, terdapat 3 aspek pertimbangan yang telah ditetapkan. Pertama, keperluan segera untuk atasi kesan krisis COVID-19. Kedua, halangan ruang fiskal dalam meningkatkan perbelanjaan atau menurunkan nilai cukai susulan pengurangan hasil kerajaan. Ketiga, menjadikan bajet 2022 pemangkin pembaharuan struktur ekonomi. Ia selari dengan RMK ke-12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Ini bermakna kerajaan akan terus meningkatkan daya usaha peluang pekerjaan, membina kembali ekonomi dan memperbaharui sosioekonomi di Malaysia. Kedua, harga kit ujian pantas COVID-19 kini lebih rendah ditetapkan mengikut paras siling. Harga maksimum untuk runcit adalah RM19.90 Malaysia, sementara harga borong pula adalah RM16 Malaysia. Penguatkuasaan harga jualan ini ditetapkan bermula pada 5 September. Ketetapan ini selari dengan Akta Kawalan Harga dan NT Percatutan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Selain itu, penelitian untuk pembekalan kit ujian secara percuma kepada kumpulan B40 turut diusahakan oleh pihak pengurusan KKM. Ketiga, Malaysia, Singapura, Australia dan Afrika Selatan atau kerjasama uji mata wang digital BAM Pusat. Selain China dan Jepun, kini keempat-empat bank pusat negara tersebut akan melaksanakan kerjasama untuk menguji penggunaan mata wang digital bank pusat iaitu CBDC bertujuan ke arah penyelesaian antarabangsa. Pelaksanaan yang dikenali sebagai projek Damba ini adalah sebuah plan yang diterajui oleh pusat Bank of International Settlement iaitu BIS Innovation Hub di Singapura. Bank Negara Malaysia melihat potensi usaha-sama ini akan memacu pengaturan transaksi kewangan antarabangsa menjadi lebih cekap. Ia turut membuka peluang kerjasama yang meluas pada institusi kewangan tempatan bersama penyedia global. Keempat, individu enggan terima vaksinasi dijangka akan lalui dasar ujian saringan kebangsaan kelak KKM. Meskipun Malaysia menghampiri 2 tahun tempoh pandemik COVID-19, masih terdapat kumpulan individu yang tidak memiliki sebarang masalah kesihatan enggan menerima vaksinasi. Maka terdapat kemungkinan melalui polisi atau dasar ujian saringan kebangsaan ia akan mewajibkan individu yang enggan divaksinasi untuk jalani ujian saringan secara berkala atau berjadual. Bagaimanapun, setakat ini perkara itu masih lagi dalam perbincangan. Sementara menanti keputusan mutlak, orang awam yang tidak memiliki masalah kesihatan dinasihatkan untuk melengkapkan vaksinasi mereka. Kelima, kerajaan sasar kutipan hasil cukai 2021 paras RM162.1 bilion Malaysia. Jagaan tersebut meliputi perolehan kutipan cukai langsung sekitar RM120 bilion Malaysia dan cukai tidak langsung sekitar RM42.1 bilion Malaysia. Bagaimanapun, berdasarkan prestasi sehingga Julai 2021, kutipan cukai langsung mencatatkan RM67.4 bilion Malaysia dan cukai tidak langsung pula RM24.8 bilion Malaysia. Ia secara tidak langsung menunjukkan prestasi kutipan hasil bagi separuh pertama 2021 lebih rendah berbanding anggaran. Malah ia diperlihat akan berkurangan susulan situasi semasa disebabkan COVID-19. Keenam, Amerika Syarikat rekod pembaziran vaksin COVID-19 sekitar 15.1 juta dos. Dikala masih terdapat halangan pembekalan dos suntikan vaksin kepada negara sedang membangun dan negara berpendapatan rendah, ternyata Amerika Syarikat memiliki lebihan permintaan tersebut. Angka pembaziran itu meliputi 4 rangkaian agihan utama vaksin di Amerika Syarikat. Pertama adalah Walgreens, hampir 2.6 juta dos pembaziran dilakukan. Kedua, CVS, sekitar 2.3 juta dos pembaziran dilaksanakan. Ketiga, Walmart, sekitar 1.6 juta dos pembaziran dicatatkan. Dan keempat adalah Rite Aid, iaitu sekitar 1.1 juta dos pembaziran dicatatkan. Ketujuh, krisis iklim. Asia Tenggara berisiko alami kerugian ekonomi 28 trilion US dolar menjelang tahun 2070. Menurut dapatan Deloitte, negara yang terlibat adalah Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, Timor Leste dan Thailand. Kerugian ini disebabkan tiada tindakan lanjut berhubung pengurangan pelepasan karbon dan berlakunya peningkatan pemanasan global.
Terdapat beberapa sektor yang akan menyumbang kepada kerugian ini, iaitu perkhidmatan sekitar 9 trilion AS dolar, pembuatan sekitar 7 trilion AS dolar, serta runcit dan pelancongan sekitar 5 trilion AS dolar. Lebih mengerikan, situasi tersebut akan memberi kesan kepada paras kenaikan permukaan laut dan bencana alam. Seterusnya, Langkawi kini destinasi pertama gelembung pelancongan bakal dibuka mulai 16 September. Pengumuman ini secara tidak langsung akan merancangkan kembali aliran perbelanjaan domestik kawasan ekonomi pelancongan negara. Sementara pusat peranginan lain seperti Pangkor, Redang, Tioman dan Perhentian pula perlu melepasi syarat kadar 80% vaksinasi dan setelah itu kawasan tersebut akan memiliki akses operasi yang sama. Namun setakat ini selain melengkapkan vaksinasi, tiada kriteria perjalanan diperincikan. Maklumat itu akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Kesembilan, pengenalan ASN Equity Global. Buka akses pelaburan permulaan serendah RM10 Malaysia. ASN Equity Global iaitu dana ESMB pertama yang akan diberi tumpuan pada equity global. Melalui pelaksanaan pada 1 September, ia menawarkan pelaburan permulaan pada kadar minimum RM10 Malaysia dan pelaburan tambahan serendah RM1 Malaysia. Pengenalan platform ini akan memberi kemudahan akses kepada pasaran global untuk turut serta dalam modal permulaan pada kadar yang berpatutan. Menerusi platform ini, ia turut akan membuka peluang pelaburan pada lebih 50 pasaran utama saham di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, pengendali GSC Malaysia sedia buka operasi menjelang Oktober-November 2021. PPB Group peneraju GSC Malaysia menyatakan ketersediaan mereka untuk membuka perniagaan tayangan pawagam sekiranya Malaysia mula beralih kepada fasa keempat Plan Pemulihan Negara yang disasarkan akan berlaku pada Oktober 2021 atau akhir November kelak. Bagaimanapun ia bergantung atas kebenaran Majlis Keselamatan Negara dan PPN. Selain memastikan para pekerja melengkapkan vaksinasi, PPB pada suku keempat turut akan melancarkan GSC Reward iaitu ganjaran kesetiaan kepada pelanggan mereka. Tidak hanya itu, pelancaran kafe minuman dan makanan iaitu Happy Good Companies turut akan dilaksanakan pada cawangan GSC di Johor kelak. Teruskan ikuti rangkuman RM10.